hak laki tak ada pergi ucap takziah kat bini dia pula tak. Pergi tengok mayat dah lah. Ni hak laki pula pergi ucap takziah nah. Sabarlah nah. InsyaAllah tak lama tu. Dia pantun pula lah. Tak lama dah lah. Lepas ni tak sunyi lah balik nah. Dia pantun gitu. Kita buang, kita salin. Hari dia abang kita kena tudung dengan kain yang nipis lah. Buh kain nipis lah. Dengan buh kain tebal. Ni pergi ambil toto buh terus. Kain tebal sangat lah. Dia tak nak bagi keluar uap apa semua tu. Dia ada uap jugalah. Orang mati biasalah badan-badan dia keluar uap. Sambung kitab kita, kitab Usulul Musibyan. Jadi kita masuk kitab yang baru. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Kitabul Janaiz. Jadi sebelum ni Kitabus Salah lah. Muka surat berapa tak ingat dah. Awal-awal dulu ni kitab yang pertama tu iaitulah Kitabus Salah muka surat 17. Ni dah muka surat 247 dah kitab kita. Ni masuk kitab barulah Kitabul Janaiz. Nanti kitab Janaiz ni dia tak banyak lah. Lepas tu dia akan masuk pula bab zakat, puasa, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji. Jadi tengok dia kata apa? Kitabul Janaiz, kitab Janaiz. Jadi al-janaiz tu jamak daripada jenazah. Jenazah. Jadi maksudnya jenazah lah. Jadi sebab tengok dia terjemah ini suatu kitab. Kitab ni tajuk besar lah. Dalam kitab tu dia ada bab. Dalam bab dia ada pasal. Jadi kitab-kitab ni dia tajuk besar. Kitab mana? Pada menyatakan, pada menerangkan segala jenazah. Nak cerita bab jenazah. Jadi jenazah ni ulama kata jenazah ni nama bagi mayat. Nama bagi mayat yang ada di dalam tanggungan, yang duduk dalam tempat tanggung tu, maka hak tu nama dia jenazah. Kalau dia tak duduk dalam tempat tanggung, dia asing daripada tempat tanggung, orang panggil mayat lah. Tu kalau asing daripada tempat tanggung dia. Tapi bila ambil mayat tu, bila letak dalam tempat tanggung, mayat tu waktu tu orang panggil jenazah. Sebahagian ulama kata nama bagi sarir, nama bagi tanggungan tu yang ada mayat. Dia khilaf tang tu. Sebahagian lagi kata nama bagi tanggungan yang ada mayat. Syarat ada mayat jugalah. Jadi khilaf tang mana? Pendapat pertama kata nama bagi diri mayat tu, tapi mayat duduk dalam tanggungan. Pendapat yang kedua, nama bagi tanggungan, bukan mayat. Nama bagi tanggungan, cuma tanggungan tu kena ada mayat dalam tu. Lebih kurang aja. Kalau tanggungan tak ada mayat, nama dia sarir. Sarirun. Sarir ni katil pun boleh, katil pun sarir juga. Tapi tanggungan tu, duk tanggung mayat tu pun sarir jugalah. Kalau dia tak ada mayat, nama dia sarir. Tapi bila dia ada mayat, tanggungan tu orang panggil jenazah. Boleh faham lah? Tu yang dikatakan jenazah. Tanggungan ataupun orang panggil pengusung. Pengusung. Ni pengusung boleh juga. Jadi nak cerita kat sini pada menyatakan segala jenazah lah. Dia kata apa? Dan sunat memberitahu kepada orang ramai. Memberitahu tu dengan kematian seorang. Jadi hak ni dia terus bincang mati terus. Tak hidup dah. Tak mati lah. Dia bincang lepas mati nak buat apa.
bincang tu. Adapun sebelum mati tu tani dia tak bincang. Nah, dalam kitab lain adalah dalam kitab Bughiyatul Tullab adalah perbincangan sebelum mati. Jadi kalau sebelum mati tu kalau orang yang tengah nazak ni ataupun nazak, duduk tengah nazak dah ni, kita hak hidup ni sunat. Sunat kita ni pitalkin kat telinga dia, la ilaha illallah. Sunat kita talkin macam tu. Hak tu saja. Tak sunat kita tambah Muhammadur Rasulullah tu, tak sunat. Tapi andai katalah kalau tambah juga, bila tambah tengok kawan tu dia pergi sebut sungguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati. Adakah ternafi kalimah tauhid tu? Ulama kata tak ternafi. Maksud dia masih lagi dikira la ilaha illallah tu bila dia walaupun last sekali dia sebut Muhammadur Rasulullah. Dia kira tak putus lah, dia kira tetap mati dalam kalimah tauhid juga. Tapi belah pihak kita ni tukang ajak tak sunat. Tak sunat kita pi ajak sampai Muhammadur Rasulullah. Sunat kita ajak ni la ilaha illallah tu ya. Ajak tu. Bahkan zikir-zikir yang lain pun tak sunat lah. Takat la ilaha illallah. Sebab hal ni jelas dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja, man kana, barang siapa ataupun siapa-siapa sajalah, tak kira laki, tak kira perempuan. Kana yang adalah ia tu adalah akhiru kalamihi, adalah akhir kalam dia tu la ilaha illallah, ialah la ilaha illallah. Nabi kata dakhalal jannah. Dia tak ada sebut Muhammadur Rasulullah ke apa, tak ada. Dia takat la ilaha illallah saja. Maka kalau akhir kalam la ilaha illallah, Nabi kata orang yang macam ni akan masuk dalam syurga. Jadi sebab tu disunatkan untuk orang yang nak mengajak orang yang nazak lah, orang yang hampir nak mati dah ni, ajak la ilaha illallah tu je. Lagi pula mudah. Kalimah la ilaha illallah ni kalau tak tutup mulut pun boleh sebut. Try sebut tengoklah. La ilaha illallah, tak ada tutup mulut. Kawan orang duk teruk dah, kadang tu mulut pun duk tarik gitu dah. Jadi walaupun mulut dia tak boleh nak tutup, dia masih lagi boleh sebut la ilaha illallah. Tapi bukan senang lah nak mati dalam la ilaha illallah tu, dalam sebut la ilaha illallah tu susah lah. Bukan satu benda yang senang. Cuma kita waktu duk sihat ni, kita kena rajin sebut benda tu. Sebut la ilaha illallah, rajin duk zikir macam tu. InsyaAllah dekat-dekat nak mati ni, kita mudah untuk sebut. Kalau kita pun malah nak sebut, la ilaha illallah ni, maka mati pun jadi susah. Susah kita ni nak sebut la ilaha illallah. Sebab tu dia orang mati ni, dia tengoklah kelakuan apa yang dia duk buat waktu dia sihat tu. Benda apa yang dia rajin sebut, selalunya mati dia akan sebut tu. Kalau dia duk sebut sekilo RM2, kilo RM2, hak tu dekat nak mati pun duk sekilo RM2 lagi. Kacau. Jadi kita waktu sihat ni kena pulalah sebut la ilaha illallah tu. Supaya mudah, hampir-hampir nak mati ni jadi mudah untuk kita sebut. Lepas tu ada satu kisah. Ada seorang ulama ni, nama dia Abu Zar'ah. Abu Zar'ah ni ulama hadis. Dia dekat nak mati, duk nazak lah. Mai anak murid dua orang. Seorang nama Hatim, seorang nama Muhammad bin Muslim. Nak murid dua orang ni duk tengok, oh tok guru duk nazak ni, nak ajak, rasa
malulah nak ajak tok guru, takkan tok guru yang ajak kita ni, kita nak pergi ajak tok guru pula, la ilaha illallah. Jadi seorang pun tak nak ajak tok guru. Jadi rasa bersalah kalau nak ajak tok guru, rasa bersalah. Lah hari dua orang tu depa fikir nak buat macam mana ni nak bagi tok guru sebut la ilaha illallah. Depa bincang hadis Nabi tadi ni, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Depa bincang macam mana, depa buat muzakarah. Nah, depa letak sanad tu bagi tunggang terbalik. Nah, haddasana kod ni bagi tunggang terbalik. Tok guru ni duk nazak dengar anak murid dia duk muzakarah, tak kena sanad tu. Tok guru pun hak kena dia macam ni. Haddasana nah, sekian. Lepas tu qala Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, mati. Nah, mati terus. Dia tak dan sebut dakhala jannah tu, matilah. Nah, dia dan tang la ilaha illallah saja. Nah, lepas tu mati. Ya. Tu adalah satu kisah tu, ada cerita dalam kitab-kitab fiqh, adalah cerita. Dahsyatlah, duduk nazak boleh ingat lagi perawi hadis tu. Nah, tu dahsyat. Kita tak tahulah macam mana lah. Tapi macam itulah. Jadi orang yang hampir nak mati ni, kita sunat kita talqin la ilaha illallah. Lepas tu kalau di dalam kitab fiqh lagi dia sebut sunat kita banyakkan baca Yasin. Baca Yasin tu sunat. Hukum dia. Banyakkan, bahkan elok. Kalau lagi banyak lagi elok lah. Tambah dekat-dekat nak mati, nampak macam susah nak mati tu, banyakkan baca surah Yasin kat dia. Kadang-kadang sedih juga tengok duk teruk dah tapi dia susah nak mati. Kita baca Yasin. Tok guru saya betul 3 surah. Mula sekali Yasin Yasin dulu, tengok mati ke tak? Tak mati. Tak mati, tukar surah lah. Surah yang kedua Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ni asap. Asap, surah asap. Bila tengoklah surah dalam Quran nama dia Ad-Dukhan. Baca tu tengok buh asap, tengok nak pergi mana. Kalau jalan okeylah. Kalau tak mati juga. Hak last sekali Ar-Ra'du, petir. Hak ni kena sudah, insya-Allah lah. Dia akan pergi dengan selamat. Tapi gitulah petua tok guru 3 surah. Kadang ada orang yang susah nak mati. Susah tak tahulah. Teruk lah ni, kalau tengok nafas pun teruk dah. Tapi nak keluar roh tu susah. Dia kesian juga kalau kita duk biak kita gutu pun kesian ke dia. Jadi kita tolong baca Yasin dulu, try tengok. Ada hak berlaku dah, kita duk biasa dengar dah. Yasin lah, yang rajin dengar tu Yasin. Tengok ni sakit teruk dah, tak mau mati. Baca Yasin tu kira okey lah. Mati macam tu. Jadi mudah balik nak mati tu. Cuma ulama kata Yasin ni lah yang paling elok kita banyakkan untuk orang nak mati tu. Dan juga lepas mati pun sama juga. Baca Yasin banyak-banyak. Lepas tu hadiahkan pahala dekat dia tu. Tengok lagi dia kata ni masuk hak tu sebelum matilah. Banyak lagi lah bab sebelum mati apa semua tu. Jadi dalam kitab kita ni terus sebut waktu dah mati dah. Apa benda dia kata? Dan sunat. Sunat bukan wajib. Sunat memberitahu kepada orang ramai. Cerita ke orang ramai, habat dekat orang ramai, memberitahu tu dengan kematian seorang, sunat hukum dia. Kita duk habat ada orang mati ni dapat pahala sunat tu. Sunat kita bagi tahu dekat orang ramai. Hantar pergi grup WhatsApp ni, hantar grup WhatsApp tu. Mudahlah zaman ni, Facebook ada, WhatsApp ada, TikTok pun ada. Habaq mati dalam TikTok pula. Jadi dia macam-macam kemudahan lah zaman kita ni untuk kita bagi tahu dekat orang ramai kata seorang ni dah meninggal. Sunat kita bagi tahu orang ramai dengan kematian seorang.
Pasal apa sunat? Ilat pada kata sunat tu supaya banyak orang datang sembahyang atasnya, atas mayat tu. Nak bagi banyak orang mai sembahyang atas mayat tu. Kerana ramai tu lagi ramai lagi afdal lah. Dia kata gitulah. Sebab kita tak tahu dalam banyak-banyak ni siapakah doa yang Allah Ta'ala terima. Jadi sebab tu kita kena kita panggil ramai sikit. Sebab tu nak abang mati tu habang kali nak semayang ke apa? Nak mayang pukul 11. Contoh habang siap lah. Senang, ada setengah tu dia tak mai tengok, tapi dia mai semayang. Bila mayat tu orang perempuan, kita orang lelaki nak pergi tengok apa? Kita pergi semayang lah. Tunggu pukul apa mereka nak semayang, kita pergi tunggu nak semayang. Tu lah. Habis. Lagi dia kata lagi, dan sunat dipejamkan mata mayat itu. Sunat juga kita pejamkan mata mayat tu. Sunat dipejam ni kalau mata dia tu masih lagi terbuka lah. Kalau mata dia terbuka, sunat kita pejamkan mata dia tu. Tutup mata dia. Cuma apa, biasalah tu. Setengah orang tu memanglah dia sebab apa, kalau kita tengok di dalam kitab yang menceritakan tentang kematian ni, di antaranya kitab Tazkirah, hak tu semua cerita kata macam mana roh nak keluar daripada badan tu. Yang mana malaikat Israel ni dia bawa mai geng-geng dia. Bawa mai geng-geng dia malaikat-malaikat juga ni tolong hamba roh. Sebab roh bukan senang dia nak keluar daripada badan tu. Tambah dah 95 tahun dah duduk dalam badan. Lagi dia payah lah. Dia liat sikit nak keluar tu. Dia nak kena hambat sikit. Dia hambat daripada kaki naik sikit, naik ke pinggang, naik. Dia gitulah. Waktu rajin kalau kita tengok orang yang nak meninggal tu, dia selalu kaki dia sejuk dulu. Kalau kita rajin tengok lah. Jadi memang dia dalam kitab pun dia cerita akan dihambat daripada kaki ni naik. Tu ke atas ni kadang keluar ke hidung, kadang keluar ke mulut. Tak tentu tu. Kadang keluar ke mata. Waktu kadang-kadang dia terbelik mata. Lagi pula orang dekat nak mati ni dia boleh tengok lah. Apa yang dia boleh nampak. Dah nampak dah gambaran dia nak kena apa lepas mati ni. Kadang dia nampak. Kadang-kadang terkejut sampai terbeliak terkejut seronok sangat kan boleh jadi jadi tak boleh kita tahu mati terbeliak ni perasaan neraka apa balong ni. Tu kuajak boleh lah. Mana tahu dia terkejut tengok syurga, mana kita tahu. Habis dia tak mesti mati senyum. Mati mudah tak mesti syurga lagi, tak mesti. Nabi kita susah mana nak waktu nak wafat tu. Sakit, pas pensan, mangkit, jaga lagi pensan balik, lepas tu jaga pensan balik. Nabi kita dekat-dekat nak wafat tu. Waktu Sayyidatina Aisyah dia kata apa, tak heran kalau orang nak habang kata kawan ni mati mudah apa, tak ada heran apa pun. Sebab Rasulullah sendiri pun susah waktu dia nak meninggal tu. Lepas tu nak letak orang susah nak meninggal, orang susah meninggal ni ahli neraka ada juga. Bukan ahli neraka juga. Habis. Jadi sunat kita dipejamkan mata mayat itu. Kalau mata dia terbuka lah. Lagi dia kata dan sunat dibaca tak kala memejamkan kedua mata itu. Baca apa? Bismillahi wa ala millatin wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah. Millah ni agama. Agama apa? Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita nak pejamkan mata tu baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagi dia kata lagi dan dipelembutkan. Dan dipelembut ni dan sunat dipelembutkan. Sunat juga kita pelembutkan
segala anggotanya anggota mayat. Nah, anggota ni maksudnya sendi-sendi dia. Tu maksud anggota tu. Kita pelembutkan sendi-sendi dia tu. Nah, supaya apa? Supaya mudah ketika mana hendak mandikan dia nanti. Nah, sebab tu sunat kita apa pelembut. Nak buat macam mana? Dia kata diurut dengan minyak. Nah, urut dengan minyak. Tak ada masalah. Boleh ambil minyak. Nah, lepas tu kita bubuh. Nah, bubuh kat sendi-sendi tu. Kalau biasa tengok orang buat kan. Nah, dia akan kepok-kepok gini sikit. Kan jangan kasar sangat. Nah, buat lembut-lembut lah. Nanti kita tengok depan nak mandi pun tak boleh nak kasar. Nah, kawan baru keluar roh tu sakit. Nah, jadi kita buat lembut-lembut lah. Jadi kita pelembut sunat. Nah, sunat hukum dia kita pelembutkan dia punya sendi-sendi dia. Tak mana ada sendi-sendi dia tu buh minyak. Nah, macam tu. Tapi dalam ni tak ada abang pula mandi pakai apa semua tu. Nah, tapi tak ada masalah lah kalau mandi pakai apa semua tu. Hari kau orang tanya mandi pakai macam mana? Nah, tak ada abang lah ni. Nah, cuma sunat kita apa pelembutkan dengan minyak tu. Buh minyak, lepas tu urut-urut sikit sendi dia. Masalah orang baru meninggal ni kadang kalau kita bak jadi kerah. Nanti kerah ni susah nak mandi dia. Lepas tu dia kata apa? Diurut dengan minyak dan diikat. Sunat juga diikat dua pasung dagunya. Nah, dua pasung dagu dia ni. Nah, sunat kita ikat dia kata apa? Serta kepalanya. Sekali dengan kepala lah. Nah, ikat kali kepala macam orang dia ikat tu lah. Nah, kita ikat naik terus. Serta dengan kepalanya. Diikat tu dia kata dengan perca kain yang lebar. Nah, perca kain tu ambil yang lebar. Pasal apa sunat tu? Nah, sunat kita ikat tu pasal apa? Yang suruh ikat tu supaya terpelihara mulut mayat tu daripada ternganga. Nah, tak mau bagi mulut dia ni ternganga. Jadi tak maulah tak ikut masuk binatang-binatang yang kecil-kecil ke. Nah, mana tahu. Jadi sebab tu sunat kita ikatkan dua pasung dagu dia ni ikat sekali dengan kepala tu. Macam orang nak buat tu lah. Habis. Lagi dia kata lagi dan diletak akan dia. Diletak ni sunat diletak akan dia akan mayat tu terlentang. Letak bagi melentang. Dan dihunjur kakinya kaki mayat tu ke kiblat. Kaki arah kiblat. Tak payah duduk berkelai. Tengok dalam kitab senang. Ni tanya kaki belah mana? Belah mana ni? Kaki duduk belah kiblat. Tu sunat buat macam tu. Lagi dia kata lagi dan disalin buang pakaiannya, pakaian mayat tu yang dipakai tak kala matinya. Dan disalin ni dan sunat disalin juga. Sunat disalin buang pakaiannya yang dipakai tak kala matinya, mati mayat tu. Waktu dia mati tu baju mana yang dia pakai sunat kita buang. Kita buang, kita salin. Lagi dia abang kita kena tudung dengan kain yang nipis lah. Buh kain nipis lah. Buh kain tebal ni pergi ambil toto buh terus. Kain tebal sangat dia tak nak bagi keluar wak apa semua tu. Dia ada wak jugalah. Orang mati biasalah badan-badan dia keluar wak. Jadi dia kata lagi dan ditudung dan sunat ditudung akan dia akan mayat tu dengan kain yang nipis. Sunat kita tudung dengan kain yang nipis ya. Pasal apa sunat tudung kain nipis tu? Supaya keluar huwaknya. Huwak tu dia buat kurungan pada waknya. Nak bagi keluar lah bau-bau apa semua tu. Wak-wak dia tu nak bagi keluar. Lepas tu dia kata dan disusuk puncanya. Susuk. Susuk bahasa apa? Susuk. Kita susuk masuk ni kata kepala. Ada abang tu di bawah kepalanya dan disusuk puncanya. Disusuk tu di bawah kepalanya. Puncanya tu punca apa? Punca kain hak nipis ni. Punca hak kain hak kita tudung ni hak nipis tu susuk bawah kepala. Susuk selit. Macam tu.
Nah, ni bahasa dalam, kalau tengok tadi, tengok dalam kitab apa Bughiyatul Tulaq tu pun dia kata susuk juga. Tapi hak tu lagi sekan sin waw simpa lagi pening nak baca. Duk susah ni lagi pening. Hak ni agak sin waw apa lah. Tahu nak baca susuk kena sin waw simpa tu lah. Jenuh batang kita. Jadi sunat kita susukkan punca kain tu di bawah kepalanya, dan satu punca lagi. Satu punca yang lain lah. Satu punca tadi kita susuk bawah kepala, hak satu lagi di bawah kakinya, kaki bagi mayat tu. Satu lagi kita susuk bawah kaki mayat tu. Ni orang dah ambil kadang kain serban gitu lah. Kain serban ni dia tak tebal mana, nipis sikit. Habis lagi dia kata lagi, dan diletakkan atas perutnya. Dan diletak ni, dan sunat diletakkan atas perutnya, perut mayat tu. Sunat kita letakkan atas perut mayat tu akan suatu benda yang berat. Berat sedikit, bukan berat sangat. Lagi ambil berat sangat juga pula. Berat sikit lah. Terus mana? Sekurang-kurang beratnya. Paling kurang berat tu, dia kata 20 mithqal. Mithqal berat dah. Ni nak kira kena ni. Dalam bab apa zakat emas tu, emas ni nak sampai nisab dia 20 mithqal lah. Baru cukup nisab. Tu dalam bab zakat emas. Banyak mana 20 mithqal ni? Lebih kurang 85 gram. 85 gram. Tu. Jadi ambil benda hak paling kurang berat dia, jangan kurang pada tu. Lepas tu janganlah berat terlampau sangat pula. Kalau dalam kitab apa, dalam kitab Bughiyah tu dia kata pedang kita nak ambil benda pedang. Kita penukul. Penukul dia kata, ataupun cermin. Macam mana cermin? Ataupun apa-apa benda lah. Kita ambil. Kalau tak ada, dia kata tanah yang basah. Sikit tong tu. Tapi jangan berat sangat, sakit. Jadi letaklah supaya apa? Yang suruh sikit benda berat atas perut dia tu, supaya jangan kembung perutnya, perut mayat tu. Tak mau bagi kembung dia punya perut dia. Jadi sunat juga kita buhlah benda apa-apa hak berat. Tapi dia kata apa? Dan jangan larang ni. Larang kat sini larang haram. Bukan larang makruh apa dah. Dan jangan ni haram. Haram. Haram diletak atas perutnya, perut mayat tu Quran. Janganlah. Ni pergi ambil Quran pula letak atas tu. Tak boleh tu. Haram balik. Atau kitab-kitab ilmu agama tu pun tak boleh. Pergi ambil kitab. Tengok kitab sulam ada. Tak sulam tu. Janganlah, tak boleh buat macam tu. Jadi carilah benda apa-apa yang agak-agak lah, jangan berat sangat, dan janganlah kurang daripada 85 gram. Gitulah. Habis. Cuma sunat ulama kata sunat yang nak buat kerja tadi ni, yang nak buat kerja tadi, nak pesah kain apa semua tu lah. Sunat yang nak mengerjakan perintah yang tersebut tu keluarga yang terlebih kasih sayang hatinya gitu. Ulama kata macam tu lah. Keluarga yang terlebih kasih sayang hati dia. Maksud dia keluarga hak sayang kat mayat tu lah. Hak terlebih sayang kat mayat tu, hak baik-baik tu, sunat bagi keluarga macam tu. Daripada kalau mayat tu laki, bagi laki yang buat. Kalau mayat tu perempuan, ulama kata bagi perempuan yang buat. Perempuan sama-sama perempuan, kalau laki sama-sama laki lah. Tapi yang lebih utama, yang lebih afdal lagi, kalau mayat tu perempuan, suami yang buat. Suami yang buat. Kalau mayat tu laki, isteri yang buat. Hak tu lebih afdal lagi lah daripada orang lain pesah. Isteri, kalau suami dia meninggal, dia kena dia pesah tu, hak tu lebih afdal lagi.
Lepas tu waktu duk buat benda tu, waktu tutup muka, waktu duk urut-urut tangan tu, nabuh minyak apa semua, duk pelembut apa semua tu, nak tutup mata ke apa semua tu, waktu duk buat kerja tu, ulama kata sunat kita doakan bagi mayat. Waktu kita duk buat semua benda tu, urut sendi ni, doa kat dia, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, minta Allah Ta'ala letakkan dia ni bersama orang yang soleh ke, ampunlah. Minta apa? Minta doa. Tak kira, banyakkan minta doa untuk mayat tu, sunat. Tiap-tiap kali kita buat urusan tu, nak tutup muka, nak apa, urut sendi ke apa ke, sunat, semua sunat doa. Doa lah, hak mana yang kita reti doa. Allahumma ufil lahu. Tentu lah, habis. Intaha, dia ambil dalam kitab apa ni? Intaha ni maksud dia selesai. Ambil dalam kitab mana? Sabil. Sabil ni Sabilal Muhtadin, muka surat 68. Tengok dia kata masalah ini, satu masalah fiqh. Kucuk muka mayat, jika mayat itu orang yang soleh itu sunat. Jadi kucuk tu mubtada, sunat tu jadi khabar dia. Bermula kucuk muka mayat itu, muka mayat tu, kucuk muka mayat. Bila kata kucuk ni, dia bukan bagi kena hidung saja, maksud dia sekali dengan bibir lah. Orang yang kucuk tu lah, bukan picium bibir mayat tu. Ni orang yang kucuk ni, maksud dia kucuk sekali dengan bibir dia lah. Kucuk dai ni kan. Kalau dia hidung saja tu, hak tu orang panggil apa? Cium lah. Kalau dengan hidung saja tu. Tapi bila kata kucuk ni, sekali dengan bibir mulut ni. Jadi kucuk muka mayat tu, dia kata jika mayat itu orang yang soleh, mayat tu orang yang soleh itu, dia kata apa? Sunat. Ni sunat hukum dia. Kalau kita kucuk mayat orang yang soleh ni, hukum dia sunat. Tetapi perempuan ajnabiyah, perempuan yang asing, yang sah nikah lah, yang sah nikah dengan orang yang meninggal tu. Kalau dia tak meninggal, nikah sah. Perempuan ajnabi, perempuan yang asing. Tetapi perempuan ajnabiyah haram kucuk lelaki ajnabi. Lelaki yang asing hak sah nikah tu tak boleh kucuk. Ni kena mengaji pula lah bab ajnabi, hak mana mahram, hak mana mahram tak apa. Tapi kalau ajnabi dia tak boleh. Tak boleh. Dan akasnya, akas tu maksud dia sebaliknya. Tu akas ni bahasa kita kata sebaliknya. Apa sebaliknya? Sebaliknya kalih baliklah. Hak tadi dia kata apa perempuan ajnabi haram kucuk lelaki ajnabi. Ni sebaliknya, lelaki ajnabi pun haram pi kucuk perempuan ajnabiyah. Haram, tak boleh. Bekas makwa tak apa kot. Nak berpisah terus ya, tak boleh. Haram. Tak boleh pi kucuk. Kan kata tak boleh, nak pi tengok tak boleh. Ni kalau nak kucuk lah, pi semayang apa lah. Dan haram, tengok dia kata, dan haram atas perempuan, dan haram atas perempuan ni perempuan yang hidup. Perempuan ada hidup lagi lah, memandang mayat lelaki yang ajnabi. Tengok mayat lelaki yang asing, yang sah nikah, tu haram hukum dia. Hak ni untuk perempuan yang ajnabi lah, perempuan mahram tak apa lah. Hak asing tak boleh. Hanya sunat perempuan tu dia pi ucap takziah saja. Kata apa, contoh pada isteri dia lah, isteri si mati. Jadi apa, orang perempuan ni tak payahlah pi tengok mayat tu, dah lelaki tu ajnabi. Cuma pi dekat isteri dia tu ucap takziah. Pi ucap takziah. Sabar banyaklah. Hak ni semua apa dia, ujian daripada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tentukan yang terbaik. Buhlah. Hal lelaki tak ada pergi ucap takziah kat bini dia pula. Pergi tengok mayat dah lah.
Ni hak lelaki pula pergi ucap takziah nah. Sabarlah nah. InsyaAllah tak lama tu. Dia pantun pula nah. Tak lama dah nah. Lepas ni tak sunyi lah balik nah. Dia tu pantun gitu. Dia tahu dia bukan tak tahu tang apa. Bukan boleh apa duk pipinang secara soreh. Nah, bila orang perempuan ni duduk dalam iddah wafat ni, nah tak boleh meminang secara soreh, tapi kalau apa meminang secara secara tak jelas lah. Nah, buat bayang-bayang lah. Nanti ada lah orang nak hantar anak pergi sekolah tu. Nah, tak lama lah, lepas 4 bulan 10 hari ni. Macam tu lah. Dia pergi buat apa, buat bayang-bayang gitu. Tak apa lah. Habis. Tapi kalau soreh tak boleh. Nah, pergi duk abang kata aku nak menikah dengan hang pula apa ni, kesian tengok hang. Tu tak boleh lah. Nah, haram kawan duduk dalam iddah wafat ni. Dan akasnya ni sebaliknya. Nah, sebaliknya macam mana sebalik? Nah, kalau hak tadi ni perempuan, nah haram atas perempuan memandang mayat lelaki yang ajnabi. Hak ni pusing balik Maksudnya lelaki yang ajnabi pun haram. Nah, lelaki ni haram memandang atas mayat perempuan ajnabiyah. Nah, tu sebaliknya. Kalau orang perempuan mati ajnabiyah, nah tak boleh kita nak pi memandang. Kalau mahramah tak apalah. Nah, mak menakan kita. Tu tak apa. Lagi mana lagi adik perempuan kita, kak perempuan kita, tu tak apalah. Nah, tu mahram kita. Mak mentua, nah mak mentua kita tu masuk dalam kata mahram juga tu. Nah, mak susu kita tak apalah tu. Habis. Lagi dia kata lagi, dan tiada haram atas suaminya memandang mayat isterinya, tak haram. Nah, suami nak tengok mayat isteri tak ada masalah, boleh. Lagi kata kalau gitu suami pun sah nikah juga dengan bini dia. Nah, ni tak apa. Nah, untuk suami dengan isteri, nah suami boleh tengok mayat isteri. Bahkan bab urus-urus tadi pun, nah nak tukar baju apa pun, nah hak tu afdal suami buat lagi daripada orang lain buat. Dan tiada haram atas isteri pandang mayat suaminya. Isteri pun nak tengok mayat suami pun tak haram. Bahkan nak kucuk pun boleh. Nah, isteri nak kucuk mayat suami tak ada masalah, boleh. Yang tak boleh bekas suami cerai 3 tahun rasa nak kucuk juga mati. Nah, tak boleh. Nah, ni duk suami dia lagi lah dah mati. Nah, hak tu tak haram kucuk pun tak ada masalah, nak mandikan suami pun tak ada masalah. Nah, suami yang dah mati dah, nah isteri nak tolong mandi pun tak ada masalah. Tapi dia kait lah, yang kata tiada haram tu jika kait. Nah, syarat tiada haram tu jika tiada dengan syahwah. Kalau tak ada syahwat apalah. Kalau ada syahwat tak boleh Intaha, alif ha tu jangan baca lah. Terkejut orang ni. Intaha, selesai. Nah, dia ambil dalam kitab apa? Kashfun. Kashfun ni kashful litam. Nah, betul lah kashful litam. Kashful litam pun kitab Jawi. 2 jilid. Nah, 2 jilid kitab Jawi. Dia buat macam kitab Musalli tu, ada kotak-kotak tu. Lepas tu dia tulis tu 2 jilid tebal-tebal tu lah. 1 jilid tu ada lebih kurang dekat sinci lah, lebih kurang sinci gitu. 1 jilid. Hak tu kalau mengaji 2 jilid tu alim lah fiqh ni. Kashful Lisam. Dia hak tu kitab tu dia kitab masalah lah. So dia kita kena reti dah bab-bab fiqh, asas-asas fiqh apa reti dah. Lepas tu nak tengok masalah-masalah yang pelik-pelik dalam kitab Kashful Lisam tu. Tu kitab Jawi. Kalau tak ngaji kitab Arab pun ngaji kitab Jawi hak tu pun Allah. Jadi ingat masalah. Kemahlah fiqh tu. Habis hantu syah dan wajib atas tiap-tiap mukallaf atas jalan fardu kifayah, wallahu a'lam. Tolong dulu. Tak ada apa kan
Tak ada soalan lah. Tak ada, kita tengok lah kitab Bakuratul Amani pula. Empat daripadanya tu tengoklah, empat daripadanya perkara-perkara yang wajib dan empat pula lawan-lawannya. Betul kot. Jadi tengok dia kata, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Di atas sikit dia kata apa, iaitu Nabi Muhammad itu, ni dia nak cerita makna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tu kalau kita terjemah bahasa kita, Muhammad itu pesuruh Allah lah. Hak tu terjemah daripada bahasa Arab, kita alih pi bahasa Melayu kita. Tapi kita nak makna. Apa makna ma'uniya anil lafzi? Barang yang dikehendaki daripada lafaz. Bila kita sebut Muhammadur Rasulullah ni, apa benda yang kita nak ni? Ni makna ni. Nah, makna. Iaitu dia kata, iaitu makna tu. Makna kalimah Muhammadur Rasulullah tu, Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad tu. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itulah. Nabi Muhammad itu satu utusan. Satu utusan ni, satu ni seorang ataupun salah seorang. Awak itu boleh. Salah seorang utusan. Utusan ni apa? Utusan ni orang yang Allah Ta'ala utuslah. Itu orang panggil utusan. Salah seorang yang Allah Ta'ala utus daripada utusan, daripada utusan. Utusan tu cara dia tulis nah. Pengarang kita dia buah alif tawa apa tu buah dua orang tu. Sebab yang jamak dia utus tu, adapun san tu, nun tu belakang tu tak jamak, hak tu imbuhan, dia bukan jamak apa. Tu nah, hak ni saya dengar apa Ustaz Din penanti lah, Ustaz Ahmad Ridauddin, dia yang duk syarah ni. Pasal apa pada dia tulis macam ni. Utusan, dia tak kata utusan. Sebab san belakang tu, nun tu, dia jadi imbuhan dah. Tang tu tak jamak. Hak jamak depan dia utusan. Jadi dia kata apa? Dan utusan. Jadi dia kata jadi satu utusan daripada utusan Allah Ta'ala. Rasul ni, Nabi Muhammad tu, dia salah seorang utusan daripada utusan Allah Ta'ala. Hingga hak tu orang panggil makna dia. Hak tu orang panggil makna dia. Jadi bila dah Nabi Muhammad ni salah seorang daripada utusan, kalau tu kita tak nampak nak jadi utusan tu, melainkan dia kena benar. Kita tak nampak dia nak jadi utusan tu, melainkan dia kena amanah. Tu dia akan keluar tu. Benar, lepas tu amanah, lepas tu tabligh, lepas tu fatanah. Lepas tu hak lawan dia mesti tak ada. Lawan bagi benar, bohong. Bohong tak ada, mesti tak ada bohong. Tu dia mah. Tu orang panggil hak ni, orang panggil makna ni. Jadi bila Nabi Muhammad dia utusan macam ni, dia pula salah seorang daripada utusan. Kalau itu utusan yang lain pada dia, sama. Mesti bersifat dengan benar, mesti bersifat dengan amanah. Lepas tu. Tidak nak jadi rasul gena ni kalau dia pembohong. Kita tak nampak Tuhan nak utus orang bohong ni. Sebagai utusan dia tak nampak tu. Tu orang makna. Jadi dia kata apa? Jadi Nabi Muhammad ni
salah seorang daripada utusan-utusan Allah Ta'ala hingga akhir ni maksudnya apa? Kata oleh kamu hingga akhir, sebut sampai habis lah. Hingga akhir mana? Barang yang tersebut pada awal risalah. Pada awal risalah ni, kalau kitab Jawi ni muka surat 3, baris bawah sekali. Muka surat 3 baris bawah sekali. Muka surat 26 dah. Tengoklah muka surat 3 baris bawah sekali. Baris bawah tu dia kata makna ini kalimah Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan Allah Ta'ala. Allah iaitu satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia. Tu. Baca sampai habis lah, sebut sampai habis. Tu orang panggil makna Muhammadur Rasulullah. Ingat lagi ke tak tahulah. Lama tu muka surat 3 tu tak tahu tahun bila tu. 2 tahun kan masuk 3 tahun dah. Lagi dia kata lagi 2000 lah? 2017 tu lah 2017 lama mana lah ni, 2021 dah kena pula Covid setahun, terlupa separuh kitab dah. Jadi dia kata apa? Pada awal risalah sebagai sebagai kandung ijmal. Sebagai ni orang panggil maf'ul mutlaq. Kan dia kata macam sebelum ni dia kata apa? 9 i'tiqad akan dia akan tambatan iman itu 9, mengandungkan dia kan 9 tu. Mengandung tu sebagai kandung ijmal. Orang panggil maf'ul mutlaq pada kata mengandung. Mengandung tu sebagai ni akan sebagai kandung ijmal. Kandung secara umum. Bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, kita akan faham 9 perkara tu mengandung secara umum. Bukan kita duk sebut Muhammadur Rasulullah dalam tu Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Jadi panjang duk sebut Muhammadur Rasulullah gitu. Maksud dia bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, automatik kita akan faham Rasul ni, Nabi Muhammad ni salah seorang daripada Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Rasul kalau gitu dia mesti Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Kita faham benda tu. Ni hasil daripada kita mengaji ilmu akidah. Kalau kita tak mengaji, tak faham tentang apa. Sebut Muhammad Rasulullah, duk nampak tu lah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kita tak faham. Bila kata Rasulullah, mesti dia ni bersifat dengan ni. Kita akan faham terus. Automatik kita akan faham. Orang panggil mengandung secara ijmal, lazim. Bila sebut tu lazim Siddiq, Amanah, Tabligh apa semua tu dia akan lazim macam tu masuk. Habis. Ni sebagai kandung ijmal juga, seperti barang yang lagi akan datang. Nanti dia akan bincang kandung yang kata kandung ijmal tu. Bila sebut Muhammadur Rasulullah, kita akan faham 9 akidah kat situ. 9 tambatan-tambatan iman di dalam Muhammadur Rasulullah tu. Kita akan faham tu secara ijmal tu macam mana. Nanti dia akan bincang belah bawah nanti. Dia kata apa? 4 daripada 9 tu. 4 daripada 9 tu, 4 tu perkara-perkara ni sifat-sifat yang wajib. 4 tu sifat yang wajib. Dan 4 pula lawan-lawannya, lawan bagi yang wajib. Lawan ni maksudnya hukum bagi lawan-lawan dia. Gitu. Ataupun lawan dengan mana tak berimpun, benda hak tak ada ni. Hak lawan ni benda tak ada. Mana lawan bagi hak wajib? Hak wajib apa dia? Siddiq, benar. Lawan dia bohong. Bohong tu tak ada tu. Tak ada bohong. Lepas tu amanah. Amanah lawan dia khianat. Tak ada khianat. Dia akan faham tu, tak ada khianat. Lepas tu fatanah, cerdik. Lawan dia bodoh, tak bodoh. Lepas tu satu lagi tabligh, menyampai. Lawan dia menyembunyi. Menyembunyi, tak menyembunyi. Kita akan faham kata tak ada sifat tu. Hak lawan tu tak ada. Hak wajib tu semua sungguh belakang.
Nah, jadi 4 hak wajib dan 4 pula lawan-lawannya. Dan iaitu lawan-lawannya tu perkara-perkara yang mustahil. Hak lawan dia tu perkara yang mustahil. Dan satu daripada 9 tu perkara-perkara yang harus, sifat yang harus. Satu lagi sifat-sifat yang harus. Harus berlaku pada Rasul ni sifat manusia. Boleh berlaku. Terjadi dekat Rasul tu sifat manusia. Nak kata apa? Boleh. Boleh. Jadi makan, kadang dia demam, kadang dia lapar. Boleh berlaku kat Rasul? Boleh, tak ada masalah. Cuma ada ulama kata ada hikmah lah. Kadang berlaku lapar, sebab nak bagi mereka sabar. Bila sabar diangkatkan darjat mereka. Kadang berlaku kenyang kat mereka, nak bagi mereka syukur. Bila syukur pun diangkatkan mereka punya martabat mereka. Gitulah. Jadi berlaku sifat-sifat manusia ni dekat Rasul ni berlaku, tak ada masalah. Habis lagi dia kata apa? Maka cukuplah tambatan iman yang akliyat. Maka cukuplah dulu. Maka cukuplah tambatan iman. Wallahu a'lam. Kiralah kalau la ilaha illallah tu dia ada 41. Tambatan iman ataupun aqaidul iman 41. Dekat Muhammadur Rasulullah 9 campur 41 ada 50. Bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita akan faham atas jalan lazim. Ada 50 akidah yang kita reti daripada situ. Kena bagi ngaji lah, bagi reti. Bila sebut Allah tu kena reti. Ni semangat perjuang nama Allah. Sebut Allah tak reti sama dia. Tak mau jugalah, bukan tak bagi berjuang lah, nak berjuang, tapi bagi reti, bagi kenal sungguhlah. Hak kita berjuang tu siapa dia? Yang tanya Allah apa? Allah tu apa? Allah tu apa? Allah. Hak tu tadika dia jawab. Bagi kenal sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Ada apa soalan?